Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera para penonton semua, sahabat-sahabat yang saya hormati. So hari ni aku nak buat review satu lagi pisau dari jenama Cold Steel AD10. Sebab aku nak buat review berkenaan dengan pisau Cold Steel AD10 ni, ada dua perkara lah yang paling penting kat sini. Pertama, review pisau ni, kalau kita tengok overseas punya review ada banyak, tapi dalam Malaysia ni, review dalam bahasa Malaysia mungkin sukar kita nak jumpa lah. Sebab kalau ada pun mungkin aku tak jumpa, ataupun mungkin tak ada. Dan yang kedua, pisau ni lepas korang go through the review, kau akan tahulah pisau ni sebenarnya boleh kita consider sebagai highly reputable knife. Bila dah highly reputable knife ni, maka nanti akan ada banyaklah highly reputable scammers yang mulalah nak buat orang cakap fake knife apa semua, dijual kepada semua orang. So that's the main purpose lah untuk review kali ni. Jadi sebelum tu, macam biasa, apa kita akan start ialah, kalau korang beli pisau Cold Steel AD10 ni, dia akan datang dengan pisau dalam boxes macam ni. AD10 simple box, simple je. Ada dia punya panggil apa ni, aku tak tahu ni, tak ingat. So simple boxes, ada warranty, ada semuanya. Dalam dia ada ni, ada bagi clip lah, additional clip, pocket clip. Selain pada tu, apa yang kau dapat hanyalah resit dan juga poket yang makin kosong. So dari segi harga, harga pisau ni, kalau dalam ringgit Malaysia sekarang ni, kalau aku tengok market price dia kat Malaysia ni dalam 600 to 800 lah. Tapi boleh lagi mencapai harga 1000 ke 1000 lebih, bergantung kepada additional cost yang supplier perlu tampung untuk bawa pisau Cold Steel AD10 ni masuk ke Malaysia. Jadi kalau korang tengok pisau di Cold Steel AD10 ni, AD10 ni sebenarnya dia stand for Andrew Demko. Dia ni seorang knife designer lah, yang bekerja dengan, yang memberi sumbangan idea kepada Cold Steel ni. So it's not really Cold Steel punya design, tapi design Andrew Demko, yang kemudian dia macam joint production lah untuk buat pisau Cold Steel AD10. So pisau AD10 ni, secara permulaan ni kita tengok spek dia dulu. Dari segi spek, kalau you all tengok, kita tengok dia punya panjangan bilah dia, blade dia. Blade kalau technically, kalau kita tengok dalam 3.9 lah, 3.9 untuk yang blade saja. Dan kalau overall length tu dalam 8 lebih, almost ke 9 inci. So dengan saiz yang sebegini, definitely pisau ni adalah bilah pisau yang besar. Kalau kita tengok dalam genggaman tangan ni, besar, sangat besar. Berat lebih kurang 6.5 ounce ataupun hampir 200 gram. Pisau yang rasa macam berat, tapi dalam konteks pemakaian ni sebenarnya kita tak rasa dia berat. Kalau sesiapa yang ada pisau ni, dia tahu lah, nampak besar, bulky, tapi dia so far so good lah. Dan pisau ni basically kegunaan dia lebih kepada, dia panggil ni heavy use folder lah. Dia bukan folder yang guna untuk light cutting apa semua. Pisau ni, kalau kau tanya aku lah, apa pisau yang aku nak berani pakai, folder yang aku berani pakai untuk buat battening dan hard use, ini je aku berani pakai. Yang lain tu aku tak berapa nak berani. Ni je pisau aku berani untuk buat battening dan untuk buat heavy use. So kalau pergi camping, instead of korang bawa fixed blade, kalau terlupa masih ada benda ni, I think should be okay. Feather sticking, battening masih reliable. Kenapa kenapa aku cakap macam tu? First, kalau korang tengok lah brand pisau ni, besi dia sendiri
daripada S35VN. S35VN ni aku explain sebelum-sebelum ni, tapi kita boleh review balik lah explanation aku apa besi S35VN ni. Dia dalam kategori kalau S35VN, kita tengok sini, S35VN atau S35V ni dalam keluarga stainless steel. Kenapa stainless steel? Sebab dia ada kandungan kromium yang tinggi lah. So dia memang corrosion resistant yang sangat bagus. Cuma bila S35VN ni, dia ada kandungan vanadium dengan kandungan vanadium dia dan carbide dia agak tinggi lah. That's why dia agak lebih strong daripada besi-besi stainless yang lain. Dan pisau ni kalau nak ikutkan, kalau aku tak terlalu keterlaluan lah kalau nak sebut dia pisau yang punya orang cakap ni premium steel punya blade lah. S35 is premium steel lah. And then lagi satu, kalau kenapa kita tengok tu, kita kata dia ni pisau yang high premium dari segi toughness dengan edge retention dia agak bagus. Sini aku ada satu chapter lah, aku prepare untuk buat perbandingan normally untuk tengok pisau punya level dari segi toughness dan juga dia punya ni. Kalau kita tengok kat sini, S35VN tu dia dekat dalam kategori ni lah. Between the toughness dia, kalau bagi ranking ni aku letak 5 dan juga edge retention dia pun 5 for S35VN. Sini among ada pisau. So bagi aku dia ni apa orang cakap ni, boleh dikatakan pisau yang well balanced knife. Sangat well balanced knife. Dari segi toughness ni maknanya kekuatan besi ni sendiri, dia punya toughness dan edge retention yang bagus ni, dia tak mudah tumpul sebab kandungan kromium dan carbide dengan tinggi lah. Dan this is considered super steel. So itu satu kelebihan dia daripada material di sini. Pisau ni sendiri dipakai, kalau kita tengok dia punya grind ni, dia panggil hollow grind lah. Aku cukup minat kalau pisau besar macam ni yang pakai hollow grind. Bila hollow grind ni, dia menipis ke bawah ni, untuk slicing pun sedap. Walaupun normally pisau kalau besar macam ni, dia dah slicing dah jadi tak apa nak syok lah, sebab ketebalan yang tinggi kat sini kan. Tapi untuk yang ni dia pakai hollow grind, so dia punya sudut yang meruncing ni dia lebih besar, dan untuk slicing purple pun bagus. Dari segi tips dia, kalau kita tengok, very heavy duty tip tebal tip dia ni. Nampak? Sangat durable. Tak mudah nak orang cakap ni, tak mudah nak patah. Normally insyaAllah tak patah lah pun kalau pisau macam ni. Kalau patah ni memang something is very wrong lah. Kalau kau kena scam dengan scammer haram jadah tu, memang kau dapat lah pisau yang haram jadah kan. Sekarang dari segi pemegang dia pakai G10. So dari pergi pro dia kata sangat comfortable sebenarnya. Comfortable sebab besar. Dia nak pegang, gripping pun semua ada comfortable. Kalau tengok design dia pun cantik, besar dia punya holding angle dia besar. Dan dia ada orang panggil ni skull crusher ni, pemecah cermin ni lah, kalau in case of emergency kan. Lagi satu, pisau ni dia ni yang paling penting ni aku nak cerita. Selalu kalau pisau yang kita tengok, kebanyakan dia pakai frame lock yang kita tolak kat sini baru kita lock, tolak kat sini baru kita lock. Pisau ni dia pakai triad lock. Triad lock ni adalah Cold Steel claim dia yang pertama pakai triad lock lah. Tapi kita dah banyak tengok ada kat pisau lain yang pakai triad lock. Triad lock ni dia jenis locking mechanism dia dekat dalam. Dia lock dekat material pisau ni sendiri kat dalam ni. So how strong dia triad lock ni? Dia Cold Steel claim dia adalah locking mechanism yang terkuat dekat dunia lah. Dan aku pun nanti kita akan share satu video kalau kau nak tengok Andrew Demko masa dia buat ujian kepada triad lock tu, tengok how strong dia triad lock. That's why dia tidak akan mudah terflip masa penggunaan, which is sangat berbahaya. Jadi aku rasa elok kita tengok dulu video ni, semua penonton
apa itu triad-lock, kita fahamkan dulu kenapa pisau ni aku anggap adalah pisau yang antara yang terkuat, folder yang terkuat setakat ni. Jom kita saksikan. I think this is the strongest, maybe, I don't know. There's a lot of knives that triad locks that we produce with cold steel that may have a stronger strength to weight ratio. That can depend on, you know, like the blade grind, where sometimes you have dumb weight. For example, if I had a tie backspacer in here, it would add a ½ ounce. It wouldn't make it stronger in the lock per se, but you know, it just make it stronger for hitting stuff. People like the tie. I prefer just the standard construction, but you know, it may make it stronger in one area, but then hurt your strength to weight ratio. But this is just a standard build, so we'll add some more weight. Okay, this is going to be, let me run it. This is going to be 683 pounds. I don't think we've ever tested anything over 600 pounds. I think usually sometimes the pins break on the espadas and stuff. I don't know. What do you think? This is what, 683? Yep. All right, let's see if we can get it. The weight's 4 inches back. Standard build AD10 custom knife. Starting to get a good sag in the handle now. It's up. I know one thing. I made 5 of these or 6 of these M4 blades. I'm making a couple for myself. All right, drop that weight. Let's run it. I don't know if the speed, whatever else I use, the LMAX and the what else is there? CPM 154, 3V, all these other blades, they all have the same kind of heat treatment. Will they all be as strong as this or stronger? Could be not. I don't know. I don't think I'm going to break every single blade still. I mean, I know that they're going to all hold a minimum of 4 and then keep on going up from there, probably at least 5. So I can't bear to break any more for science than this. Okay, what's this now? 7-8. Hang on. 718. 718 pounds, 7 ounce blade, weight's 4 inches back. You can multiply that and do the torque in the lock. But what we're looking for is it's going to be how many pounds per ounce the knife holds. And this 7 ounces, so this is going to be what, 90? 102. 102 pounds an ounce. When we started this video, I said I wanted to meet 50 pounds an ounce. And I'm afraid to even stand here. I don't know where to stand. But he's more dangerous than me here. Oh, it's hard. Push. It's getting hard to lift. Ooh, it's up. It's just like nothing I've ever seen as far as strength. Jeez. Okay, drop that. We'll function it again. Still works. Got some wiggle in it this time, but that's amazing. All right. Okay, this is going to be 751 pounds. And now it's going to be 107 pounds per ounce. A lot of times a smaller knife might have a higher strength to weight ratio than a bigger knife does. That's just the way things are. Like an ant has a higher strength to weight ratio than all of us do. But what's up? This is a full, substantial, heavy-duty 4-inch. Actually, it's got a 3.5-inch cutting edge. Drop that weight. It's on. And there it is. So it's going to go again. Okay, this is going to be how much weight? 784. 784 pounds, 112 pounds per ounce. 50 pounds an ounce is something to crow about usually. We're running out of weight. Oh, we're getting scared. What was that? Just the strap slipping down. The weight's hung 4 inches back. It's the 7-ounce AD10 standard construction. It's up. Jeez, oh man. All right, drop that weight. And let's run that knife.
This may look weird. This is 809 pounds. I ran out of my Olympic plates. I brought a bunch from home to add to what we keep here, and I still had no idea it was going to go this far. So all we had here was these standard 25-pound plates, and they're gonna. All I can do is set them right here. So we're wrong. Yeah, they have the small ID. It won't go over this pipe. So that's just hanging out right there. 25 pounds. Our total is now what? 809. 809 pounds. What's the ratio? 115, I believe. It's going to be 115 pounds per ounce. What are you scared? So I'm sitting next to 800 pounds. Oh, I think it's up. Yeah, it's up. Jeez, it's up. All right, let's dump it. Okay. Okey, itulah kalau korang dah tengok tadi, kekuatan triad lock ni ikutkan dia boleh tampung tekanan hampir 400 kg How strong dia triad lock ni. Jadi sekarang ni kita dari segi dia punya pocket clipper ni, dia boleh bertukar, dia movable lah. Korang boleh pindahkan dari sini pergi ke sini lah, ikut korang jenis macam mana, tak ada masalah. Dan dia punya punat penolak ni pun besar, selesa, senang kita nak keluarkan dia. Cuma kalau sekarang ni kita pergi kepada dia punya cons pula lah. Cons dia, yang pertama bagi aku cons ni, aku tak ada masalah pakai pisau yang besar Pisau yang besar, lagi besar ni dia kukuh, tapi tak semestinya semua pisau folder besar tu kukuh dan bagus kan. Tapi kalau Cold Steel AD10 ni bagi aku dia memang sangat berkualiti, sangat kukuh lah, besar dan teguh lah. Kalau korang masih ingat lagi Standard Chartered punya slogan dulu, siapa yang masih ingat slogan Standard Chartered ni, aku rasa korang umur mesti dah 40 lebih lah. Siapa yang tak pernah dengar tu mungkin muda lagi lah kan. Besar dan teguh, jangan fikir bukan-bukan pula besar dan teguh tu apa. Tapi itulah dia, nak katakan pisau ni, inilah dia pisau yang besar dan teguh. Cuma dari segi cons dia lain tu, aku naknya besar teguh, aku rasa sesuai lah bawa. Tak adalah cakap makan space ke apa kan. Okey lah, korang kalau bawa pisau foldy kecil-kecil tu light use boleh lah kan. Tapi kalau kau jenis campus apa semua, aku rasa elok bawa macam ni, puas hati. Potong tali, nak potong kayu, nak buat feather staking apa semua tu boleh. Kau tak risau dengan quality material dia ni. Cuma dari segi locking pisau ni je yang aku risau. Kalau orang-orang baru ni, korang janganlah ingat ni macam pisau kecil-kecil tu Kelip sana, pump action ni satu tangan kan. Ini pisau bang, besar ni. Lagi satu, kalau korang tutup dekat sini, korang tak cukup jari ni nak ni, nampak ni, dia boleh makan dekat sini benda ni tajam ni. Kalau silap ni, pump, boleh terlepas. See? Macam tu. Ni aku tak pernah letak gemar lah. That's why kadang aku shoot kan, ada korang tutup pakai dua, ataupun korang tutup macam ni, jatuhkan dia dulu dan baru kita ni. Tapi kalau yang dah pro tu tak apa. Dah pro tu korang boleh tutup. Tutup maknanya kena kat sini sikit, dan dia ni. Kalau korang just main lock macam ni je, korang tekan dia jatuh, dia pump. Jawapan dia selamat. Selamatlah jawapan dia. Itulah kan. Lagi satu, apa lagi yang aku ni tengok dari segi dia punya ni, bucu-bucu kat atas ni, kalau korang rasa ni dia kuat tajam tajam sikit. So yang ni aku tak berapa favor sangat lah. Kalau boleh, mungkin satu hari Cold Steel boleh buat penambahbaikan lah, bagi dia bukan sharp edges macam ni lah. Tajam tak adalah tajam sampai boleh meluka kan. Tapi kalau kau letak dalam poket, nak grab pisau ni laju-laju, kemungkinan boleh mencederakan lah. Lagi satu yang aku tengok, kalau kita tengok besi dalam ni, dia punya ni dengan dia punya, orang panggil apa ni, skull crusher ni, is aluminium aku rasa. Ni made from aluminium lah. Mungkin one day Cold Steel boleh improvise lah. Cuma itulah isu dia. Kalau kau pergi stainless steel, pisau ni akan jadi lebih berat. Kalau kau pergi titanium, harga pula akan jadi lagi berat lah kan. Itu je lah masalah. Mungkin boleh fikir lah apa je material yang lagi bagus.
selain daripada aluminium ni. Handle G10 ni bagi aku dah cukup bagus, dah cukup cantik, cukup pemegang pun dah cantik apa semua, grippy dengan hollow grind dia yang memotong. Pisau ni aku dah pakai lama, so dari segi nak asah dia tak perlu, tak susah, aku tak pernah asah pun. Dah bantai kayu, dah bantai macam-macam, dia masih lagi. Tengok tengok tajam baik. Ini kalau terkena silap ni habis, tajam. So perlu digunakan dengan berhati-hati. So sebelum tu, macam aku cakap awal tadi lah, highly reputable knife ni macam ni. So yang datang pun akan banyak lah highly reputable scammer. Kalau kau tengok pisau ni, sekarang ni ramai lah kau tengok yang jual dekat apa ni, online punya platform ni, harga pun dalam 200, 250. Ada yang jual apa ni, mahal. Tak apa, kita tengok selingan ni aku nak tunjuk kau. Cuma itulah, ramai yang beli yang scam punya produk ni, beli scam punya produk ni, lepas tu dia masuk dekat dalam media sosial, dia pun jual balik dengan harga yang mahal. Lepas tu bila kita tegur pisau tu pisau scam, pisau fake, pisau China, ada yang melenting, dia kata fake pun buat pakai D2. Kepala habah lu bay. Kalau dah pisau fake, celah mana dapat D2 harga 250 kan. Senang-senang kau je nak bantai pisau ni, pisau apa, material D2 kan. Kau kena kencing je pisau tu tak apa-apa material kan. Lepas tu bukan triad lock dia, aku pun tak tahu macam mana dia bikin. Jadi pisau macam ni, kalau korang buat fake, buat scam, jual ke orang, sebenarnya berbahaya tau. Berbahaya kepada pengguna dan berbahaya kepada orang lain yang bila kau dah kena, kau jual ke orang lain. Pisau yang nak kau beli yang original, tak apa, mahal pun tak apa, tapi kualiti. Tak ada relay pun kat sini, main relay pun tak ada, lock pun kita tahu apa semua. How nak tahu dia ni fake ke tak fake? Pertama, kalau jual harga terlalu rendah tu memang fake lah. Lepas tu kau boleh tengok dari segi printing dia semua. Kalau cold steel yang original ni, S35BN ni pun tulisan dia selari, sekata tinggi dia, tak ada S terbesar lah apa. Tak ada dia punya printing terlalu overbold sangat kan. Lepas tu kau tengok G10 dia pun yang fake tu. Tapi fake tu walaupun dia fake, tapi kalau kau pernah tengok yang betul-betul fake tu, macam ori. Tapi macam cakap, adalah few part dia yang kau boleh identify itu cold steel editan yang fake lah kan. Dan pisau ni siapa yang pakai? Ini mestilah abang-abang jejaka lelaki macho kat dunia yang pakai kan. Jantan kabret yang macho akan pakai ni lah. Yang biasa-biasa tu dia pakai yang folder biasa-biasa lah kan. Tak apa, tak ada hal lah. Besar dan teguh Okay. So jom kita tengok few advertisement lah yang menunjukkan betapa banyaknya editan palsu ni dijual. Jadi aku harap review ni dapat bagi korang sedikit insight lah betapa, satu, pisau ni, this is the best knife, folding knife bagi aku lah. Walaupun banyak yang datang dia harga mahal-mahal, this is still the best. This is paling aku yakin kalau nak buat heavy use, nak battening dalam konteks folding pisau lipat, bukan pisau fixed blade. Dan yang paling reliable dari segi material, comfort bagi aku. Cuma nak carry dia besar dan bulky sikit lah. Tapi apa susah kan. Orang cakap besar dan teguh, bangga kan. Boleh je carry mana-mana kan. Ini pun boleh je kot kan. Okay, tu saja. Saksikan aku punya beberapa sedutan lah. Jualan-jualan pisau scam cold steel editan ni. So ambil iktibar, jangan terbeli atau jangan pula cuba mempromosi kepada mana-mana online media sosial platform ni. Jangan sampai kita tertipu dan kita menipu kawan-kawan kita yang lain. So sampai itu saja. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dengan episod yang akan datang lah. So itu saja. Sekian. Terima kasih. Ni dah dia contoh-contoh advertisement. Kalau korang tengok, harga pun murah, 250 lebih je. Ni level-level kencing tahap tinggi lah. So jangan dah beli ni bangga pula tunjuk kat orang kan. Ni paling tinggi tahap kencing, harga sampai 4,500. So itu saja setakat kali ini. Selamat menonton. Terima kasih. Jumpa lagi pada episod akan datang. Jangan lupa subscribe.